Tuan mati Allah sekalian, bagaimana kita ingin mengambil manfaat daripada Al-Quran? Dr. Majdi Al-Hilali dalam kitabnya Kaifa Nantafi' bil Quran menjelaskan 7 tips penting bagaimana kita mengambil manfaat daripada Al-Quran. Yang pertama, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kalau boleh, di sepanjang bulan Ramadan ini kita ambil peluang, kita rapatkan ataupun jalinkan hubungan kita dengan yang seerat-erat mungkin dengan Al-Quran. Kita membacanya, kita tadabbur dan menghayati ayat Al-Quran. Kalau selalu sebelum ni kita banyak masa, kita luangkan masa dengan IG, Facebook, Twitter, kita letak tepi dulu pada bulan Ramadan ini. Kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita merubah hubungan kita dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan suasana yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran. Carilah tempat-tempat yang khusus yang boleh menimbulkan keinsafan, kekhusyukan kepada diri kita apabila kita membaca ataupun kita mendalami Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dr. Majdi kata apa? Yang ketiga ialah kita membaca perlahan. Kita baca Al-Quran dengan slow-slow. Baca Al-Quran slow-slow dan perlahan dan sebagainya. Bila baca perlahan-lahan ni, apa yang berlaku ialah keseluruhan baik-baik Al-Quran tu dapat kita tangkap dan kita fahami dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Yang keempat, fokus kita ketika kita membaca. Apabila kita baca Al-Quran, jangan kita berkhayal. Kita memikirkan mungkin kejap lagi nak berbuka dengan apa, menu apa hari ini. Jadi kita fokus apabila kita membaca ayat Al-Quran yang kita fokuskan apa dari segi topik dan ayat-ayat yang kita hayati tersebut. Yang kelima, berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Kita chit-chat dengan Al-Quran dan muhasabah tentang diri kita apabila kita lalui ataupun kita sampai ke ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman kepada mereka yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, menjadikan pengertian ayat sebagai tujuan kita membacanya. Kita jadikan objektif utama kita memahami ayat Al-Quran apabila kita membaca tentang sesuatu ayat Al-Quran itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengulangi ayat-ayat yang memberi kesan kepada hati kita. Kalau kita terasa kesan dengan kisah Nabi Yusuf umpamanya, kita sentiasa mengulangi ayat-ayat tersebut agar kita dapat fahami dengan jelas. Dan kalau boleh dalam setiap kali solat, kita ulang juga ayat-ayat yang memberi kesan kepada keisafan kepada diri kita. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Ayuh kita jadikan Al-Quran sebagai teman dan petunjuk dan menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yunus ayat yang ke-57 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu, yakni pelajaran, iaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit dalam dada dan petunjuk dan rahmat kepada yang beriman. InsyaAllah sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai suatu perubahan untuk kita memperbaiki lagi hubungan kita dengan Al-Quran, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya bertanyakan soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan terlintas persoalan, aku dah rasa baca Al-Quran banyak kali, tapi masih rasa hati tidak tenang, masih rasa hati tidak takarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Justru tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan berkongsikan beberapa tips-tips yang boleh membina hubungan kita dengan Al-Quran dan mengambil manfaat daripada Al-Quran. Sebelum itu, saya ingin menyeru pada tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan button like, share dan subscribe channel YouTube Ikram Putrajaya. InsyaAllah moga usaha tuan-tuan dan puan-puan ini dapat membantu kami
menyebar luas dakwah Islam melalui media Ikram Putrajaya, insya-Allah. Sekian, teruskan menonton.